الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk menyambung kitab ini yang bernama Umdatus Saliki wa Uddatun Nasik, karangan Al-Imam Ibnu An-Naqib Asy-Syafi'i Al-Misri, dan kita ada sampai dekat Kitabu Az-Zakah. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام ابن النقيب الشافعي المصري أنه قال في كتابه كتاب الزكاة: تجب الزكاة على كل حر مسلم تم ملكه على نصاب حولا فلا تلزم المكاتب ولا الكافر. Di sini Al-Imam Ibn Naqib dia nak bagi tahu kita zakah itu wajib di atas siapa. Dia kata yang pertama, setiap orang yang hur, yang merdeka, dia bukan hamba. Yang kedua, dia kata muslim, dia kena muslim, sebab orang kafir kita akan minta daripada dia untuk masuk Islam dulu. Baru kita akan suruh dia solat, zakat dan sebagainya. Yang ketiga, dia kata tamma milkuhu, dia yang pemilik. Kalau dia tak milik atau dia tak boleh buat apa-apa dengan harta yang dia milik sebenarnya, dia hak dia sebenarnya, tapi dia tak milik dia. Dia tak boleh buat apa-apa, tak boleh beli, tak boleh buat apa-apa. Dia bukan di under control dia tak kontrol. So kalau dia tak boleh berkawal, kita panggil dia ghairu malik, dia tak milik sebenarnya. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, ala nisab, dia kena sampai nisab dia. Kalau dia tak sampai, maknanya dia tak wajib zakat itu. Dan yang kelima, dia kata haulan. Selepas dia dah sampai nisab dengan 5 syarat atau 4 syarat itu, kita akan applykan syarat yang kelima, ialah kena tunggu setahun, 1 haul. Okey, baru kita akan kata ni salat wajib. Zakat ni adalah wajib. Fala talzamul mukatab. Kalau satu orang yang kita panggil dia mukatab, dia bukan hamba. Ni tuan dia kata kumpullah duit dulu. Apabila dah kumpul, contohnya kumpul 100,000, baru saya akan merdekakan kamu. Macam dia nak beli diri maksudnya. So apabila masa yang dia tengah nak cari atau nak kumpul duit, kita tak minta daripada dia untuk zakatkan duit yang dia ada. Kenapa? So dia ada satu bahagian daripada hamba, dia belum jadi merdeka lagi. Walal kafir, mengikuti sebab yang saya sebutkan dia tadi. Wa ammal murtaddu fa in raja'a ila al-islam lazimahu ma madha wa in mata murtaddan fala. Orang murtad macam mana kita akan suruh dia untuk bagi zakat atau tidak? Apabila dia di dalam keadaan murtad, kita tak minta. Kita akan suruh dia untuk kembali ke Islam dulu. Tapi apabila dia kembali kepada Islam, kita akan suruh dia untuk buat zakat kepada semua tahun-tahun yang dia tak bagi zakat. Berapa tahun dia jadi murtad? 2 tahun, 3 tahun, kena bagi zakat 3 tahun. Sama untuk salat, sama juga. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i macam tu. Okey, wa illa fa in mata murtaddan. Tapi kalau dia dah mati, okey, dengan keadaan kufuran, nasallallahu al-afiyah, so tak ada zakat. Wallahu a'lam. Qala wa yalzamu al-waliy ikhrajuha min mali as-sabiy wal majnun. Fa in lam yukhrij 'asa wa yalzamu as-sabiy wal majnun idha sara mukallafain ikhraj ma ahmalahu al-wali. Di sini kita ada satu kaedah, ialah az-zakah dia berkait dengan harta, bukan berkait dengan orang. Contohnya yang dia bagi tahu di sini, kalau kita ada satu budak kecil atau kita ada satu orang yang gila, tak ada akal, dan sebenarnya dia ada harga tapi dia tak tahu apa-apa zakat itu nak keluarkan dia berapa semua, kita akan suruh wali dia untuk keluarkan. Okey, sebab zakat dia berkait dengan harta, bukan dengan orang. So maknanya di sini dia kena keluarkan.
Kalau wali dia dah keluar, faqad asa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi satu, wa yalzamu, dan orang gila itu kalau dia jadi akil atau orang budak itu kecil, dia jadi besar, dia dah balik, kita akan suruh dia buat zakah selama yang dia tak buat sebelum ni. Contohnya, ayahnya dia dah wafat pada umur 2 tahun kalau budak kecil itu. Dan dia dapat banyak harta. Okey, sampai umur berapa? 15. Berapa tahun? 13 tahun. So dia kena bagi zakat pada 13 tahun itu. Apabila orang balik, orang kecil itu dia dah jadi balik. Orang gila sama juga. Berapa tahun dia gila? 5 tahun. Nah, apabila akal dia dah kembali, dah balik, so kita akan suruh dia untuk apa? Keluarkan zakat untuk 5 tahun itu. Nah. ولو غصب ماله أو سرق أو ضاع أو وقع في البحر أو كان له دين على مماطل فإن قدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى وإلا فلا. Di sini dia nak bagi tahu tentang satu masalah sebenarnya, ialah kita panggil dia ad-dainul majhud. Kalau satu orang dia ada duit, tapi duit itu bukan di bawah berkawal dia. Dia bagi kepada satu orang macam hutang, lepas tu dia tak bagi balik. So apabila minta daripada dia, ini dah habis 1 tahun, bagilah duit saya. Dia tak mahu. Okey? So apa hukum dia sekarang? Dia kena berzakat atau tidak? Dia kata di sini, فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ. Kalau dia mampu untuk keluarkan zakah, ni satu keadaan atau satu syarat. Dan syarat yang kedua, dia rasa nanti mungkin orang itu dia akan bagi balik atau mungkin akan dapat, keluarkanlah zakah. Tapi kalau dia rasa macam dia tak mampu, dia tak ada duit lebihan, ataupun dia rasa macam orang itu tak bagi. Ada banyak kes yang dia bermuamalah dengan orang yang lain, dia tak bagi. Kalau macam tu, dia kata wa illa fala, dia tak wajib untuk keluarkan zakat. So maknanya 2 benda. Benda yang pertama, kalau kita rasa mungkin akan dapat, satu, dan yang kedua kita mampu. Kita ada harta untuk keluarkan zakat, boleh, tak ada masalah insya-Allah. Dan tengok yang seterusnya, dia bagi contoh. Contoh tentang kaedah yang dekat atas. Dia kata walau ajara daran sanataini bi 40 dinaran وقبضها وبقيت في ملكه إلى آخر السنتين فإن حال الحول الأول زكى 20 فقط فإذا حال الحول الثاني زكى 20 التي زكاها لسنة وزكى 20 التي لم يزكيها لسنتين. Dia bagi satu contoh macam daran, satu rumah yang dia dah dapat separuh. Macam dia nak jual satu rumah dengan 100,000, dia nak jual satu rumah dengan 200,000 contoh. So orang yang dia beli, dia bagi 100,000 sahaja, 100,000 ringgit, dan dia kata okey, tahun depan akan bagi lagi 100,000 yang kedua. Dia terima, mereka bersetuju macam tu. So dia akan bagi zakat untuk yang 100,000 yang dia dah ada di dalam tangan dia. Tapi apabila dia dah sampai dekat tahun depan, orang yang dia beli rumah dia tak bagi 100,000 yang kedua itu. So macam mana hukum dia di sini? Dia kata tunggu sampai dia dah ada dekat tangan dia. Apabila dia dapat, baru dia akan keluarkan zakat. Okey? Nah. Qala walau malaka nisaban faqat wa alayhi min ad-dayn mithluhu lazimahu zakatu ma bi yadihi wad-dayn la yamna'u al-wujub. Ni lagi satu keadaan. Dia kata kalau satu orang, okey, dia dah milik yang nisab punya. Kalau kita nak tengok sekarang nisab berapa dekat Malaysia sekarang pada tahun 2022, dia kata 15,000. Dia dah dapat, baru dapat sekarang pada hari ini yang 7 hari bulan Februari. Dia dah dapat. Okey. Terus dia akan keluarkan zakat tak? Kita akan suruh dia tunggu setahun. Okey. Pada tahun depan dia masih ada nisab, dia akan keluarkan zakat. Okey, ni satu. Yang kedua, dia kata macam mana kalau dia ada nisab tapi dia ada dain. Dia ada untung kepada orang yang lain, kena bayar balik kepada dia. Berapa untung dia? Dia kata 15,000 yang nisab punya itu, yang sama.
So macam mana sekarang dia akan keluarkan zakat? Dia kata kena keluar zakat pada duit yang ada di dalam tangan dia. Sebab untung itu boleh bayar dia nanti. Tapi wajib. Sebab dia kata, kita ada satu kaedah. Ad-dainu la yamna'ul wujub. Kalau ada dain, kalau ada untung, dia tak halangkan. Dia tak menjauhi, tahu? Dia tak menjauhi zakat. Dia kena keluarkan zakat dulu. Okay? Ya. Dan dia kumpul. Sebab untung dia kita tidak tahu berapa. Mungkin dia mungkin 100,000, 200,000, Allahu'alam. So maknanya dia kena keluarkan zakat walaupun dia ada untung. Wallahu'alam. قال ولا تجب الزكاة إلا في المواشي والنبات والذهب والفضة وعروض التجارة وما يؤخذ من المعدن والركاز. Dia kata di sini bukan semua harta yang orang Islam pemilik dia kena berzakat, dia zakatkan dia. Tak, bukan semua. Sebenarnya ada beberapa, kita ada 5 jenis. Okay, 5 jenis. Yang pertama al-mawashi. Al-mawashi maksudnya unta, lembu, dan yang ketiga kambing. Okay? Dan yang kedua dia kata an-nabat, semua hasil tanaman. Ni dia kena keluarkan zakat. Yang ketiga emas, yang keempat fiddah, perak, dan yang kelima urudut tijar, semua benda yang semua pendapat, semua yang pendapatan daripada apa? Daripada bisnes. Dia kena zakatkan dia. قال وتجب الزكاة في عين المال لكن لو أخرج من غيره جاز. Asal okey, kalau kita nak minta daripada satu orang untuk keluarkan zakat, okey, apa yang wajib di atas dia? Yang wajib untuk keluarkan daripada ain, daripada mata harta itu. Kalau dia ada unta-unta, kalau dia ada 25 unta, kita akan ambil satu daripada unta-unta itu. Tapi kalau dia nak beli satu unta daripada tempat yang lain, dia nak bagi macam zakat, boleh. Dia kata jazah, tak ada masalah. Kita nak mahu satu unta daripada 25, itu nisab dia. Okey? Ya. قال فبمجرد حولان الحول يملك الفقراء من المال قدر الفرض حتى لو ملك 200 درهم فقط ولم يزكها أحوالا لزمه الزكاة للسنة الأولى فقط. Ni satu kaedah yang kita kena faham dia. Apabila kita kata wajib di atas kamu untuk keluarkan zakat, maksudnya ada 2.5% daripada harta kamu yang kamu bukan pemilik. Ni hak orang fakir. So sekarang kalau satu orang dia dah sampai nisab, contoh dia dah sampai 15 ribu ringgit. So maknanya daripada 15 dia ada 2.5%. 2.5% ni hak orang fakir. So dia berapa? Dia dalam, okay, let's say macam 500 ringgit. Dia kena keluarkan 500 ringgit. Kalau dia keluarkan 500 ringgit daripada 15,000, dia dah kurang pada nisab. Betul tak? Ya. So sekarang kalau tahun yang seterusnya datang dan dia tak keluarkan zakat, dan lagi 2 tahun, 3 tahun, macam 10 tahun dia tak keluarkan. Okey, berapa tahun dia akan bagi zakat? Kita akan kata 1 tahun sahaja. Kenapa? Sebab apabila dia keluarkan zakat daripada tahun yang pertama, tahun yang seterusnya dia tak sampai nisab. Tapi kalau satu orang, harta dia bukan 500 sahaja. 500,000. Okey? 15,000. Dia ada macam 500,000. Contoh, ni maknanya kita akan deduct untuk setiap tahun. قال ولو تلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن من الإخراج سقطت الزكاة. Okey, di sini satu masalah. Dia kata, kalau satu orang dia kita suruh dia untuk tunggu setahun untuk al-haul. Selepas setahun dia kena keluarkan zakat, betul tak? Okey, sekarang apabila kita dah kira kepada dia kena keluarkan macam 500 ringgit contoh.
Okey, okey, RM500 dia kata okey, esok saya akan dapat macam gaji atau nak dapat daripada orang yang lain atau dapat hasil tanaman. Okey, tunggu saya sampai duit akan sampai dekat tangan saya. Okey, sebelum hari esok harta dia hilang. Harta dia ada masalah. Satu orang curi, apa-apa yang dia berlaku, apa hukum dia sekarang? Dia kata tidak ada zakat dekat sana. Kenapa? Sebab dia tak bermilik. Ni satu syarat. Dia kena duit dia atau harta dia berwujud. Dia dah ada. Tapi kalau tak ada, mana dia akan keluarkan? Ataupun, lagi satu contoh. Dia dah ada duit sebenarnya dan dia tengah cari satu orang yang dia akan terima zakat. Apabila dia cari-cari orang fakir atau miskin, dia tak jumpa, tapi tiba-tiba zakat itu dia hilang. Atau harta dia macam rugi. Atau ada satu orang curi. Apa hukum dia sekarang? Dia kata saqatatiz zakat. Tak ada apa-apa di atas dia. Dan tengok, kita akan sambung ke masalah yang seterusnya. Dia kata wa in talifa ba'dahu bihaythu naqasa 'anil nisabi lazimahu biqistil baqi wa saqata biqistil talif. Tengok, di sini dia kata dia dah sampai nisab sebenarnya. Dah ada RM500,000. Okey? Dan dah ada dekat tangan dia at-tamakkun. Dia dah ada di dalam tangan dia. Okey, sekarang dia nak keluarkan. Okey, apabila dia mahu keluarkan, dia hilang. Okey, so apa hukum dia di sini? So di sini dia kata lazimahu biqistil baqi. Dia kena keluarkan separuh daripada zakat dia. Wa saqata biqistil talif. Sebab kita akan tengok pada berapa dia rugi. Kalau dia rugi semua harta, kita akan kembali ke masalah yang sebelum ni. Tapi kalau separuh daripada harta dia hilang, walaupun dia dah kurang pada nisab, tapi dia kena keluarkan berapa persen yang dia rugi. Kalau dia rugi macam 50%, kita akan kurangkan zakat dia 50%. Dan yang baki dia kena keluarkan walaupun tak sampai nisab. Tahu tak? Okey, kita akan bagi ke masalah kembali ke masalah yang sama. Dia dah sampai RM500,000. Okey, 15 ya Allah ya Rabbi. 15,000 ni had nisab. Dah ni satu haul, 1 tahun. Dan sekarang kita akan suruh dia keluarkan. Contoh, saya tak tahu betul-betul berapa. Kita suruh dia keluarkan RM500. Dia kata, okey, insyaAllah saya akan keluarkan, nak cari. Dia cari orang, pada hari esok dia ada jumpa. Tapi separuh daripada harta dia hilang. Curi. Apa-apa yang berlaku. So kita akan suruh dia keluarkan berapa. Kita akan tanya, berapa yang rugi? Berapa yang curi? Dia kata separuh. RM7,015 dah hilang. Okey, kita akan bagi tahu dia, okey, keluarkan zakat RM250. Separuh daripada, dia kata biqistil baqi, separuh daripada zakat dia. Kenapa? Sebab dia dah talaf, dia dah rosak atau dah hilang separuh daripada harta dia. Qala wa in talifa maluhu kulluhu aw ba'dahu ba'da at-tahawul wa at-tamakkun lazimahu zakatul baqi wa at-talif. Dia kata ni lagi satu masalah. Sekarang masa yang dia dah dapat semua duit, dah ada dekat dia, dalam akaun, dalam tangan dia, dalam mana-mana. Dia dah berkawal, dah hurrut tasarruf. Satu. Yang kedua, dia cari untuk orang fakir miskin, dah jumpa. Ni di sini ada satu orang. Semua dah ada di sini. Okey. Dan dia kata, okey tak apa, bukan hari ini, esok saya baru keluarkan dia. Okey. Masa yang sampai pada hari esok, ada masalah kepada harta dia. Hilang atau apa-apa yang berlaku. So, apa hukum dia di sini? Kita akan kata, kena keluarkan semua zakat. Kenapa? Sebab di sini dia buat at-tafrid. Sebab masa yang dia dah buat, dia dah ada di dalam tangan dia, dia keluarkan dia as soon as possible. Jangan melewatkan. Tapi apabila dia lewatkan dia ni amanah. Ni bukan hak dia, ni hak orang fakir. Ada di dalam tangan dia. So dia yang tak jaga, dia yang melewatkan. So dia kena keluarkan semua zakat dia.
قال ولو زال ملكه في الحول ولو لحظة ثم عاد إلى ملكه في الحول أو لم يعد أو مات في أثناء الحول سقطت الزكاة. Okey, kita kena tahu di dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada khilaf. Apa khilaf itu? Khilaf bila kita akan anggapkan orang ni dia dah sampai nisab. Kita ada 3 opinion, 3 pendapat. Yang pertama, kita akan tengok pada mula-mula haul, mula-mula tahun itu, tengah dan terakhir dia. Macam mana? Kalau mana-mana point dekat mula-mula atau dekat tengah, sebelum tengah, selepas tengah atau sebelum terakhir atau akhir dia kurang walaupun RM1 pada haul, pada nisab, tak bayar zakat. Ni opinion yang pertama. Opinion yang kedua, mereka akan tengok pada akhir haul itu. Apa yang berlaku sebelum kita tak tengok. Akhir haul itu. Dah sampai nisab, dah sampai, keluarkan zakat. Yang ketiga, dia akan tengok pada mula-mula dan yang terakhir. Okey, apa yang di antara tak tengok. Okey, dekat mula-mula pada tahun lepas, contoh bulan 2 tahun lepas, dia dah sampai nisab. Kita akan suruh dia tunggu. Okey, dia sambung. Bulan 3 dia kurang pada nisab. Bulan 4 dia naik lebih pada nisab. Bulan 5 dia naik turun. Sampai terakhir dia pada bulan ini, tahun ini. Okey, ada nisab atau tidak? Dia kata ya, ada nisab. Okey, keluarkan. Walaupun ada kurang 1 hari atau 1 bulan dia kurang pada nisab di dalam tahun itu. Tak tengok pada dia. Okey? Ya. So maknanya kita akan tengok. Okey, al-mu'tamadu fil madhhabi, opinion yang kedua, ialah tengok pada akhir tahun atau pada akhir al-haul. Macam mana dia? Kalau dah sampai nisab, keluarkan dia. So ni masalah tentang benda yang saya explain dia tadi. Qala wa yabtadi'u al-mushtari aw al-warithu al-hawla min hini milkin. Bila dia akan kira an-nisab, apabila dia milik dia. Macam duit dia dah masuk di dalam akaun dia. Atau ayah dia dah wafat dan dia terus pemilik satu rumah atau pemilik satu kereta. Daripada hari itu dia akan kira an-nisab. Okey. Lakin law azala milkahu fil hawli firaran min az-zakati fa innahu yukrahu wa yasihhu al-bai'. Dia kata macam mana kalau satu orang sebelum sampai nisab itu, okey, sebelum sampai setahun, pada 1 minggu atau beberapa hari dia keluarkan atau bagi hadiah kepada anaknya sebab dia tak mahu duit dia sampai ke nisabuz zakah. Dia tak mahu keluarkan zakat. So dia kurangkan dia. Bagi hadiah kepada anak atau beli kereta satu untuk anak perempuan, macam tu. Boleh? Dia kata boleh, tak ada masalah. Fa innahu makruh. Dia tak bermaksiat atau dia tak berdosa, tapi dia makruh. Kalau dia tak buat macam tu lebih baik. Naam. Walau ba'a ba'da al-hawl wa qabla al-ikhraj batala fi qadri az-zakati wa sahha fil baqi. Dia kata, macam mana kalau satu orang dia macam lupa atau dia tak tahu pada hari esok dah sampai setahun. Dia macam lupa, tahu banyak benda di dalam hidup kita. Dia lupa, esok dia kena keluarkan zakat. Pada hari esok dia jual atau dia bagi atau keluarkan. Apa hukum dia di sini? Dia kata, batala fi qadri zakah. Kalau dia macam jual satu benda, macam dia jual macam mana? Jual kereta contoh. Dia jual kereta dan dia dapat duit. Tapi dia dapat separuh sahaja. Okey, kita akan batalkan berapa yang dia kena bagi zakah. Dan al-bai' itu sebenarnya dia sah. Dia tak boleh kata ni dia dah batal sebab dia kena keluarkan zakat dulu. Tak. Ni akad bai', okey, dia dah betul, tak ada masalah, tapi dia kena keluarkan zakat. Wallahu a'lam. La yu'dharu bin nasi awil jahl. Kita tak bagi uzur kepada orang yang dia lupa atau dia macam jahil, dia tak tahu apa hukum zakat. Dia kena keluarkan zakat. Okey, sebenarnya Al-Imam Ibn Naqib di sini dekat mula-mula kitab zakat, macam 2 muka surat, dia bagi macam kaedah-kaedah yang am sahaja dekat mula-mula, dan kaedah-kaedah itu macam penting sebenarnya. Okey, kita dah habis kaedah-kaedah itu pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan
hari Isnin, insyaAllah kita akan mula dengan setiap bab. Kalau bab yang seterusnya di sini dia kata babu sadaqatil mawashi. Oh, dia akan sebutkan banyak masalah yang tentang sadaqatul mawashi. Kalau dah habis, dia akan sambung ke bab yang seterusnya. Dan tengok macam mana. Kita akan, wallahu a'lam, mungkin kita akan ambil masa untuk habiskan semua masalah yang berkait dengan kitabu az-zakah. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.